Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Masjid Qaryah Sebelah Batu Ampah, Cikgu Abdul Jalal, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, adik-adik, tuan kuasa masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada subuh ini sekali lagi kita bersama-sama solat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu kita berkaitan dengan berkaitan dengan kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengucapkan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, ya, kita sambung lagi tajuk yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu tentang syurga, tentang tingkatan syurga, yang mana kita pun tahu, iaitu yang telah pun kita pelajari sebelum ini, syurga mempunyai 100 tingkat, dan di antara satu tingkat dengan satu tingkat yang lain itu seluas langit dan bumi, sejauh bumi dan langit. Antara satu tingkat syurga dengan satu tingkat syurga, antara bumi dengan langit jauh dia, tuan-tuan. Jadi berapa besarkah syurga itu, berapa hebatkah syurga itu, bolehlah kita gambarkan. Kalau 100 tingkat, 100 bumi dan langit. Yang kita duduk sekarang ni satu saja. Tapi kalau ada 100, tentulah sesuatu yang sangat hebat, sangat agung dan sangat besar untuk menempatkan orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang begitu hebat. Dan selalunya kita minta syurga, tetapi kita tak tahu berapa tingkat berapa kita yang akan kita masuk ke syurga tersebut. Dan mengikut apa yang disebutkan dekat sini, iaitu Imam Qurtubi rahimahullah berkata, dan sebelum itu pun ada sahabat-sahabat yang menyatakan bahawa kedudukan kita di dalam syurga berdasarkan kepada berapa banyak ayat Al-Quran yang ada dalam diri kita. Berapa banyak ayat Quran yang kita hafal, yang kita tahu dan yang kita amalkan, maka setinggi itulah tingkatan yang kita duduk di dalam syurga. Sebab itu kita dalam masa kita hidup kat dunia ni, kita rajin-rajinlah baca Al-Quran, banyakkanlah hafaz ayat-ayat Al-Quran supaya kedudukan kita di syurga itu diletakkan di tempat yang paling mulia dan paling tinggi sekali. Sebab tidak ada orang yang paling tinggi dan paling mulia sekali diletakkan di dalam syurga melainkan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, mereka-mereka yang membaca Al-Quran semasa hidup kat dunia. Masa hidup kat dunia dia sentiasa membaca Al-Quran. Seperti sahabat-sahabat zaman Rasulullah dahulu, bila dia nak keluar pada rumah, Al-Quran dah ada dah atas mejanya, dia baca Quran dulu dalam 2-3 minit ataupun 5 minit, kemudian baru dia keluar. Pergi keluar bekerja kat kebun ke, menternak ke, menjaga haiwan dan sebagainya. Petang baru dia balik, sebelum dia jumpa anak isteri dia jumpa Quran dulu.
Dia baca sedikit Al-Quran tu semuka ke dua muka ke, baru dia masuk dalam rumah. Jadi ini amalan salafus salih, ya orang-orang yang salih zaman Rasulullah. Jadi mungkin kita tak dapat, tak mampu nak buat seperti itu. Tapi itulah contoh dia, ya. Yang perlu kita contohi dan kita jadikan sebagai satu amalan sebaik-baiknya. Sebab kedudukan kita dalam syurga adalah bergantung kepada kedudukan kita, seberapa banyak ayat Quran yang kita tahu dan kita hafal dan kita amalkan, ya. Kemudian tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Imam Qurtubi rahimahullah berkata, para ulama-ulama kita berpendapat bahawa yang dimaksud dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim dan membawanya adalah orang-orang yang mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu, ya, orang yang mengetahui tentang hukum-hukum yang di dalamnya, ya, halal, haram, dan mengamalkannya, bukan hanya membaca saja atau membawa saja, ya. Jadi itu kata Imam Qurtubi rahimahullah. Bukan setakat kita baca Quran sahaja. Contohnya lah tuan-tuan, ya, kalau dalam bulan Ramadan kita sama-sama bertadarus Al-Quran, ya. Itu pun bukan semua orang dalam masjid itu bertadarus, hanya sebahagian sahaja, ya. Ada di antaranya 10 orang, 20 orang, yang lain balik dah ke rumah, ya. Jadi orang yang 10-20 ni sama-sama membaca Al-Quran yang dipanggil tadarus. Tadarus ini artinya belajar mempelajari ataupun baik membaiki bacaan masing-masing, tegur menegur dalam dan mentasihkan bacaan. Seorang baca, yang lain dengar, dan kalau ada kesilapan dibetulkan. Itu dikatakan tadarus. Itu kita buat dalam bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang berkat, dan apa-apa amalan baik yang kita buat akan digandakan pahala kita, ya. Itu tadarus itu setakat membaca saja, tidak sampai kepada mentadabbur mana-mana Al-Quran tersebut, tidak sampai kepada, ya, beramal dengan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Jadi tadarus hanya setakat membaca saja. Dan perlulah, ya, di masa-masa yang akan datang ini dipertingkatkan lagi. Maknanya ada satu kumpulan 10 orang bertadarus, kemudian menganalisa maksud dia, maknanya, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadarus yang sebenarnya, ya. Jadi apa kata Imam Qurtubi rahimahullah? Dia kata, ulama-ulama dahulu mengatakan bahawa bukan setakat membaca Al-Quran sahaja atau membawa Al-Quran ke mana-mana, tapi hendaklah mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya, hukum halal, hukum haram, dan mengamalkannya. Bukan hanya membaca saja atau membawa saja. Bukan maksud itu sahaja. Setakat membaca sahaja tidak cukup. Haruslah diamalkan hukum hakam di dalam Al-Quran tersebut. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang membaca Al-Quranul Karim tapi tidak mendapatkan kebaikan darinya, ya. Ada orang yang baca Quran tapi tak dapat kebaikan. Kenapa, tuan-tuan? Ya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qari'il Quran fal Quran yal'anhu. Berapa ramai orang yang baca Quran tetapi Quran melaknatnya. Kenapa Rasulullah sebut sedemikian? Berapa ramai orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya, tidak memberikan keberkatan dalam kehidupan dia. Baliknya memberikan keburukan pula dalam kehidupannya. Sebab bila dia membaca Al-Quran, dia tidak mentadabbur makna dia. Ataupun paling rendah sekali, bila dia baca Quran, dia tidak menjaga hukum-hukum tajwid dia. Lepas tu tidak mentadabbur makna dia, kemudian tidak mengamalkan dia. Dia baca Quran, tetapi amalan-amalan dia di luar dalam kehidupan dia, amalan-amalan yang banyak, ya, menentang ataupun tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu dalam Quran Allah sebut, "Wa man azlamu mimman zukkira bi ayatihi." Ya. "Wa man azlamu mimman zukkira bi ayatihi." Sesiapa yang telah zalim daripada mengingat ayat-ayat Al-Quran, man azlamu mimman zukkira bi ayatihi summa a'rada anha, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat Al-Quran ni, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang melakukan dosa ini dengan balasan. Muntaqimun ni maknanya dengan tindak balas. Okay? Sebab apa? Dia berpaling daripada kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Dia baca Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini banyak berlaku tuan-tuan dan puan. Dia baca Quran, hafal Al-Quran, okay? Dan banyak lagi lah yang menjadikan dia, yang disebutkan Rasulullah, kam min qari'il Quran fal Quran yal'anuhu. Berapa ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melanatinya, ya. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang membaca Al-Quranul Karim tapi tidak mendapatkan kebaikan darinya. Pada halaman sebelumnya juga kita telah menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang pintar yang tidak mengamalkan ilmunya. Sama jugalah orang yang bijaksana, yang alim, ya, yang diberikan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agama tapi tidak mengamalkan ilmunya. Baliknya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ilmunya. Dan kita tidak akan dalam sebuah hadis disebut dalam Sahih Bukhari disebutkan permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Contoh yang disebutkan oleh para ulama ni, ya, dalam Sahih Bukhari dia kata permisalannya, perumpamaan, dia kata orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya adalah bagaikan buah limau manis. Buah limau manis rasanya dan harum wanginya, harum baunya, ya? Wangi dan harum baunya. Orang yang membaca Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Quran sepertilah, ya, limau manis. Ini percontohanlah, sepertilah limau manis. Limau yang manis rasanya dan harum baunya. Itu orang yang membaca Quran dan mengamalkan dia. Diumpamakan macam limau yang manis dan bau yang harum, ya. Yang kedua, sedangkan permasalahan orang munafik yang baca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, bagaikan buah labu pahit rasanya dan tidak ada baunya. Ini perumpamaan lah diberi kepada orang yang baca Quran ni. Dua perumpamaan. Satu, orang yang baca Quran dan mengamalkannya, ya, rasanya manis, rasa macam limau manis dan harum baunya. Kemudian orang yang baca Quran tapi tidak mengamalkannya seperti labu yang pahit dan tak ada rasa apa-apa. Rasa pahit saja. Jadi ada dua keadaan lah orang baca Quran ni. Satu, yang baca Quran dan mengamalkan Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua, boleh baca Quran tetapi sambil lalu je, ya? Sambil lalu dia baca Quran. Kita pun selalu dengar ayat-ayat Quran ni tuan-tuan, ya? Kadang-kadang kita buka TV ada ada program, ya, baca Quran. Ada program Quran apa? Quran Time. Quran Time kan? Quran Time ada macam-macam, ada program. Tapi apakah, ya, dengan adanya program-program tersebut itu menggalakkan orang ramai mengamalkan apa dalam Quran? Apakah maksiat semakin berkurangan? Apakah rasuah semakin berkurangan? Apakah pendustaan semakin berkurangan? Apakah saksi-saksi bohong semakin berkurangan? Ya? Tetapi kita tak menafikanlah tuan-tuan dan puan-puan, ya? Tuan-tuan yang rahmati Allah, ya? Satu program yang sangat baik yang dijalankan di negara kita dan negara-negara lain ialah program tahfiz Al-Quran. Itu memang baik untuk anak-anak muda, untuk anak-anak murid yang muda-muda. Kita buka kelas tahfiz yang mereka menghafal Al-Quran, ya? Tapi ada juga berlaku perkara-perkara yang buruk di kalangan para tahfiz ini, ya? Ya, inilah yang kita katakan dia baca Quran tetapi hafal saja Al-Quran tapi tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada halaman sebelumnya telah disebutkan bahawa orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran Karim akan boleh melewati semua tingkatan syurga.
Orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa isi kandungan Al-Quran akan boleh melalui semua tingkatan syurga. Syurga ada 100 tingkatan, maka orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu akan boleh melalui dan menziarahi 100 tingkat syurga itu. Tapi belum tentu di mana dia nak duduk, tapi dia boleh lihat syurga itu 100 tingkat. Satu tingkat antara bumi dengan langit, kalau satu tingkat berapa jauh dan berapa tinggi dan berapa luas. Ini orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan dapat melihat semua tingkatan-tingkatan di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam syurga. Dan di bawah tempat yang tinggi itu ada aliran-aliran sungai. Di mana yang telah pun kita tahu sebelum ini, sungai-sungai di syurga itu ada sungai-sungai yang tidak ada parit. Satu. Yang kedua, sungai-sungai itu bukanlah sungai-sungai air biasa. Ada sungai-sungai yang dipanggil sungai madu, sungai susu dan sungai arak. Jadi semua sungai-sungai itu memberi kenikmatan kepada ahli-ahli syurga lah. Jadi kalau kita di dunia ini kita nak dapatkan sebotol madu yang betul-betul ori lah, yang betul-betul original pun sangat mahal. Tapi di syurga kita dapat dengan percuma dan dapat minum madu yang betul-betul asli. Betul-betul datang daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka itulah yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam syurga kerana kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, iaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini, mereka lah orang-orang yang akan diletakkan di martabat yang tinggi di dalam syurga. Jadi orang-orang yang muttaqin ni bukanlah maknanya dia masuk syurga tu dia dah muttaqin, tak. Muttaqin ni mesti dipersiapkan semasa kita hidup kat dunia lagi. Sebab itu dalam Quran Allah sebut orang-orang yang bertakwa itu orang yang melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Persiapan dia semasa hidup kat dunia ini, ia melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau tuan-tuan baca siapa seorang ulama Turki, nama dia Badi'uz Zaman Said Nursi. Pernah dengar ni, Badi'uz Zaman Said Nursi, semasa sekali dengan pemerintahan Kamal Atatürk. Ayah dia nak mendapatkan dia ni sebagai anak yang baik dan lahir di generasi yang baik. Walaupun ayah dia menternak lembu, tetapi ayah dia tidak akan melepaskan lembu dia tu untuk makan sebarang-barang, sebarang-barang makanan ataupun rumput, kayu dan sebagainya di sekeliling, tak. Bila dia dah bawa ke padang ragut lembu tu, dia akan tutup mulut lembu tu dulu. Dia ikat mulut lembu. Semua lembu-lembu yang dia ternak, dia akan ikat mulut dia supaya jangan meragut rumput-rumput di kawasan orang lain, di taman orang lain ataupun di kampung orang lain. Dia akan hanya bawa ke tempat meragut rumput yang dikhaskan. Dia tak lepaskan lembu dia untuk makan di tempat-tempat yang bukan hak dia. Sebab dia nak menggunakan hasil daripada ternakan lembu tersebut. Bila dia jual, dia dapat duit, dia nak beri makan anak isteri dia dengan makanan yang bersih. Sebab itu antara anak dia yang lahir, salah seorang daripada anak dia yang ketiga, adalah seorang anak yang sangat sangat karamah, sangat mulia. Dia memperjuangkan Islam di Turki pada zaman Kamal Atatürk dan dia ditangkap. Dan bila dia ditangkap oleh polis Turki dan nak diiringi di kampung dia, nak bawa ke Istanbul, dia minta supaya polis Turki ini berhenti dulu kat tepi sungai. Dia nak semayang, dia nak ambil wuduk dan nak semayang. Jadi nak pergi ke sungai itu, dan sungai itu penuh dengan buaya. Dia masuk dan dia berdiri di sungai itu
dengan tidak dengan berdiri di atas air dan mengambil wuduk daripada sungai tersebut. Dan ini memeranjatkan polis lah. Polis Turki sangatlah terperanjat bila dilihat ulama ini ambil wuduk di dalam sungai dengan tak payah masuk dalam sungai tetapi berdiri atas sungai itu, tuan-tuan. Ini karamah nama dia. Orang yang dapat karamah ni adalah orang-orang yang telah pun diangkat martabatnya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku sezaman dengan pemerintahan Kamal Atatürk dahulu. Itu ulama-ulama ditangkap, kemudian dipenjarakan, ada yang dibunuh dan sebagainya. Dia ni pun ditangkap, tetapi dia telah menyebabkan ramai polis-polis tunduk dan hormat kepada dia, melihat kepada karamah dia dan kelebihan dia, ya. Sebab itu kadang-kadang kita dengar juga ulama-ulama ni ada yang jalan atas air, ada yang pergi Mekah menaik apa? Naik sajadah yang terbang. Ni ada cerita-cerita lah sajadah yang terbang. Sekarang ni tak ada lagi sajadah yang terbang. Yang terbang apa, tuan-tuan? Kapal terbang lah. Drone lah terbang dah. Ya, dia hantar ya ke drone ni. Dan Israel sekarang menghadapi, ya, drone-drone yang datang daripada negeri-negeri Arab di keliling dia. Negeri Arab di keliling dia tu ada Lebanon, ya, Syria, Jordan, ya, Iraq, Turki. Ini semua hantar drone ke Israel. Kita tak tahulah apa yang akan berlaku di masa akan datang ni. Apakah Gaza akan hancur, dikerjakan oleh Israel. Tetapi apa yang kita tahu, dah 136 ya, kereta kebal Israel dihancurkan oleh tentera Hamas, ya. Tentera Hamas ni buat status sendiri ya. Dia punya peluru pandu tu dinamakan Al-Yasin. Guru pandu Yasin nama dia. Dia tembak je, kereta kebal Israel pun hancur lebur. Jadi ini sesuatu yang bukan datang daripada kilang-kilang persenjataan yang buat senjata yang hebat-hebat. Orang-orang Islam di Gaza sendiri pun dengan peralatan yang sangat berkurang boleh membina senjata-senjata yang lebih canggih lagi dan boleh menghancurkan kereta-kereta kebal yang dibuat oleh Amerika dan negara-negara barat, tuan-tuan dan puan. Ini perkara yang berlaku zaman kita sekarang, inilah peperangan antara Islam yang Yahudi, ya. Tapi apa yang kita pasti di akhir zaman nanti ataupun dekat dah akhir zaman ni, Islam akan berperang dengan Yahudi. Dan dah masuk dah, Iran pun dah masuk, Turki pun dah masuk, TNI pun, Tentera Nasional Indonesia pun dah masuk, ya. Jadi ini orang Islam dah mula, ya, mempertahankan Islam, ya, daripada serangan Yahudi dan Amerika ni, tuan-tuan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya ahli syurga itu akan bercahaya dan dapat dilihat dengan jelas. Itu ahli syurga adalah sentiasa bercahaya-cahaya. Di setengah ulama mengatakan, ya, oleh kerana kita sentiasa berwuduk, setiap kali kita nak dirikan solat, kita ambil wuduk. Dan inilah satu daripada perkara yang akan mendatangkan cahaya kepada muka kita. Bila kita masuk syurga, muka kita akan bercahaya-cahaya kerana kita sentiasa menyirami ataupun membasuh muka kita dengan air wuduk. Dan itu memberikan cahaya. Sebab itu di dalam syurga besok, ya, sungguhnya ahli-ahli syurga itu akan bercahaya dan dapat dilihat dengan jelas. Bercahaya ahli syurga. Itu kadang-kadang ada juga semasa ikat dunia ni, tuan-tuan, ya, orang-orang yang dah sampai ke peringkat umur yang 70, 60 lebih dan amalan salih dia sentiasa sentiasa beristiqamah dalam amalan salih dia, ya. Dan nampak kelihatan Allah lihatkan, ya, bagaimana orang-orang ni mukanya bercahaya. Contohnya, dan ini saya pun pastilah, ya, saya dapat melihat bagaimana seorang yang nak pergi Mekah, umur dah 70, ya,
Walaupun dia dah tua, tetapi nampak mukanya bercahaya-cahaya, bersih. Sebab dia rasa satu nikmat Allah, ya, bila dapat pergi ke Mekah tersebut, dan bila dia nak bertolak tu nampak mukanya bercahaya-cahaya. Dan bila semua orang dah balik daripada Mekah, selesai menunaikan ni, dia tak balik, rupanya dia meninggal dunia kat sana. Ya. Jadi ini di dunia lagi Allah dah tunjukkan dah, ya. Orang yang bercahaya mukanya kerana mengamalkan amalan-amalan salih dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam mana lihat orang-orang yang masuk syurga itu bercahaya, iaitu sebagaimana bintang-bintang yang bersinar yang menghadap ke barat boleh dilihat dari ufuk timur kerana keutamaan yang ada di antara keduanya. Bintang-bintang di barat boleh dilihat daripada timur kerana cahaya yang terang benderang daripada bintang-bintang tersebut. Ya. Lalu orang-orang pun bertanya, bukankah itu adalah tempat para nabi yang tidak akan boleh dicapai oleh orang lain selain daripada mereka? Rasulullah SAW pun menjawab, benar. Tapi demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya Rasul-Rasulnya juga akan mencapainya. Jadi ada ulama mengatakan ahli-ahli syurga yang bercahaya muka ini adalah para nabi saja, para rasul saja. Tapi setengah ulama yang lain mengatakan, tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahawa boleh orang yang bukan rasul dan bukan nabi pun, ya, yang sentiasa melakukan amalan soleh dan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, boleh mencapai muka ataupun muka yang bercahaya ataupun bercahaya-cahaya, ya, di masa di dalam syurga. Jadi bukan para nabi sahaja, tetapi kata Rasulullah, orang-orang biasa pun, ya, sekiranya dia melakukan segala suruhan Allah, menjauhi segala larangan Allah, bila dia masuk syurga, dia akan bercahaya-cahaya, ya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedangkan maksud dari kata mempercayai Rasul-Rasulnya yang terdapat pada hadis di atas bukan hanya bermakna mempercayai Rasul, tapi juga mengerjakan apa yang diperintahkan, kerana orang-orang yang lalai tidak akan boleh mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Jadi orang yang percaya kepada Rasul-Rasul ini bukan setakat percaya saja, tapi melakukan, ya, apa yang disuruh oleh para Rasul ini dan apa yang dilarang oleh Rasulullah ini. Di mana firman Allah, ma ja'akumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh para rasul hendaklah kita ambil dan taati, dan apa yang dilarangnya hendaklah kita jauhi. Ini dikatakan mentaati rasul-rasul dan mempercayai rasul-rasul. Bukan setakat kita percaya pada rasul-rasul itu hanya setakat kita berselawat. Berselawat itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala, tapi melakukan ataupun mengikut sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini kita buat program-program yang hebat-hebat, ya. Berselawat kepada Rasul, berselawat, ya. Negeri Sembilan berselawat, Rembau berselawat, ya. Semua daerah berselawat. Selepas selawat tak ada apa-apa. Balik kepada perkara-perkara yang yang tidak mentaati, tidak mengikut sunnah Rasul. Buat program berselawat, tetapi sebaliknya bila kita melakukan kerja-kerja harian kita tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita ikut sunnah Rasulullah. Berselawat itu adalah amalan peribadi kita. Ya. Umpamanya selepas kita solat 5 waktu, kita berselawat pada Rasulullah sebanyak 10 kali, itu sudah cukup. Untuk sekali selawat, maka Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Kalau 10 kali kita berselawat, Allah akan berselawat pada kita 100 kali. Tapi yang paling penting sekali ialah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Rasulullah sentiasa menghubungkan silaturahim yang baik dengan ahli keluarga dia, sentiasa memberikan sedekah kepada mereka-mereka yang fakir miskin dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita tahu Rasulullah ni tak ada makanan, hanya itulah saja makanan yang ada pada dia nak makan, maka datang orang minta makan, Rasulullah berikan makanan itu kepadanya, dan Rasulullah tak makan pada hari itu, sebaliknya Rasulullah berpuasa pada hari itu. Ya. Ini ada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tidak ada perasaan bakhil, tidak ada perasaan kedekut, tidak ada sifat bakhil, sifat kedekut. Malah Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak bila orang minta pada dia sesuatu. Kalau tak ada pun barang pada Rasulullah, bila datang orang minta pada Rasulullah, Rasulullah akan mendoakan orang tersebut. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan sunnah Rasul yang nak perlu kita ikut. Berselawat memang kita berselawat. Setiap kali kita mendirikan salat, kita ada selawat pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tapi amalan harian kita, apakah kita beramal dengan sunnah Rasulullah ataupun tidak? Sebab Rasulullah menyebutkan, man lam yasunnu bi sunnati falaisa minni. Sesiapa yang tidak berikut sunnah aku, maka dia bukanlah daripada kalangan aku. Kemudian tingkatan penghuni syurga, umur mereka, tingginya, kamar-kamarnya, pakaiannya, sisirnya dan tungku di dalam syurga, isterinya. Ini isteri dalam syurga siapa dia, tuan-tuan? Sama tak dengan isteri kita kat dunia ni. Dalam syurga besok, ya. Setiap orang yang beramal saleh, yang sentiasa dikurniakan oleh Allah SWT, bidadari-bidadari yang ada di dalam syurga. Wanitanya, dan tidak ada syurga orang yang tidak menikah. Ya. Orang yang tak kahwin sampai tua, tak ada syurga pada dia. Ini kita kena huraikan perkara ini supaya kita faham. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kelompok paling awal yang masuk syurga bagaikan bulan pada malam purnama, lalu setelahnya disusul dengan seperti bintang-bintang yang paling terang. Kelompok yang paling awal masuk syurga ialah mereka yang bagaikan bulan pada malam purnama, bercahaya-cahaya. Kumpulan yang pertama masuk syurga itu orang-orang ataupun orang-orang yang sentiasa ataupun nampak bercahaya-cahaya. Ini satu kumpulan pertama, macam bulan purnama. Yang kedua ialah bercahaya juga tapi macam bintang-bintang. Jadi kalau kita lihat pada sabda Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengumpamakan sahabat-sahabatnya seperti bintang-bintang. Kata Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Seolah-olah Rasulullah nak mengatakan bahawa sahabat-sahabat baginda itu adalah orang-orang yang akan masuk syurga dalam kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama, orang yang bercahaya-cahaya seperti bulan. Inilah kelompok pertama yang masuk syurga. Dan itulah adalah para rasul dan para anbiya. Kemudian barulah sahabat-sahabat yang menjadi sahabat kepada para rasul dan para anbiya, ya. Seperti mana yang Rasulullah sebutkan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang. Maknanya kelompok yang kedua yang masuk syurga ialah sahabat-sahabat para rasul dan para anbiya, daripada zaman Nabi Adam dulu sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ditambahkan, kemudian setelah itu adalah penghuni lainnya. Mereka tidak buang air kecil juga tidak buang air besar. Ini orang yang masuk syurga ni tak ada lagi dah, ya. Buang air besar dan buang air kecil pun tak ada lagi. Maknanya di dalam syurga tak ada tandas. Tak ada tandas dalam syurga, ya. Maknanya semua yang menjadi kebiasaan kita semasa hidup, ya. Satu hari kita buang air besar berapa kali, satu hari kita buang air kecil berapa kali, tak ada lagi dalam syurga. Dalam syurga tak ada, tuan-tuan, ya. Tak perlu lagi, ya, program membersihkan tandas di sekolah-sekolah tak ada lagi dah, ya, tak ada. Pasal apa ada program membersihkan tandas di sekolah-sekolah? Sebab tak dijalankan, ya, pembersihan di sekolah. Dan semasa saya jadi kerja di Pejabat Agama dulu, kita buat program pembersihan tandas di masjid-masjid. Maknanya masjid-masjid kita akan bagi markah yang baik dan yang tinggi. Sekiranya kita pergi, kita lihat tandasnya adalah bersih dan tidak tidak menimbulkan, ya, jijik orang lain nak pergi ke tandas-tandas. Sebab saya pernah pergi
Bukan saya nak kata lah, saya pernah ke Jordan, dulu saya pernah cerita lah, bila saya masuk ke masjid tersebut, kita pun cari tandas dulu lah. Tulis kat pintu tandas tu hadis Nabi, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Memang cantik lah kalau dituliskan di pintu masjid, di pintu tandas, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Kita pun tak ada keraguan lagi lah, tentulah tandas-tandas di masjid ini bersih sebab mereka sentiasa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bila masuk, buka saja pintu, tak sempat melangkah dah, tergejun keluar balik sebab tak bersih. Ini masjid yang menjadi tempat orang-orang Islam beribadah, tapi tandasnya tak bersih, tuan-tuan. Ini yang saya jumpa lah, mungkin tempat lain ada yang bersih, tetapi yang saya jumpa memang sesuatu yang tak sepatutnya. Apa yang tak sepatutnya? Tulis hadis di pintu hadis, tulis hadis di pintu tandas, tapi apa yang berlaku sebenarnya tidak bertepatan dengan apa yang hadis yang ditulis di pintu tandas tersebut. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara maju lah, contohnya tuan-tuan, kalau pergi ke Jepun, saya pernah pergi ke Jepun dan duduk seminggu ke sana. Maknanya bila kita masuk di tandas-tandas, di tengah-tengah tempat di Jepun tu sangat bersih. Dan kata setengah-setengah orang yang melawat tu, dia kata boleh tidur dalam tandas ni, bersihnya. Dan mereka sangat menjaga kebersihan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tempat kita buang air besar, buang air kecil itu, sangat menjaga kebersihan. Dan di dalam tandas pula, dalam syurga, dalam syurga tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil, tidak berkutu dan tidak membuang hingus. Kutu pun tak ada dalam syurga besok, tuan-tuan. Dan kita tidak akan berhingus, maknanya tak ada sesama lah kena, tak ada penyakit dalam syurga ni, tidak berhingus. Sisir mereka terbuat daripada emas dan perak. Sisir maknanya sikat mereka. Sikat orang-orang yang dalam syurga ini dibuat daripada emas dan perak. Kalau sinilah sikat kita letak kat belakang ni pada emas, agaknya berapa lama boleh tahan? Sikat daripada emas berapa lama boleh tahan? Kita pusing belakang tengok sikat emas kita dah hilang dah. Di dunia ni ada sesuatu yang sangat yang sangat membahayakan kita kalau kita buat menampakkan sesuatu yang kita ni ada emas, ada kekayaan dan sebagainya, Jadi di syurga tak ada, semua seperti mana sebelum ni kita tahu pokok-pokok dalam syurga semua batang-batangnya daripada emas, dahan-dahannya daripada zamrud. Ini pokok-pokok dia. Kalau kat dunia ni kalau ada pokok-pokok daripada emas, ada kan? Ada tak, tuan-tuan? Musang king tu musang emas. Musang king bukan musang emas, tak ada, jadi tak ada kutu di syurga. Sikatnya pun daripada perak, sikatnya pun daripada emas. Keringat mereka adalah minyak wangi. Keringat orang yang tinggal dalam syurga ni, keringat dia apa? Peluh dia adalah seperti apa? Mist, wangi-wangian. Peluhnya adalah wangi-wangian. Jadi kadang-kadang kita terjumpa juga cerita kaitan dengan orang yang meninggal dunia, Bila seorang tu meninggal dunia, bau dia harum, Maksud bau harum ni, tuan, itu adalah tanda-tanda, Maknanya dia harum tu dah sampai pada seseorang tu, Harum syurga tu dah sampai pada dia. Cuma dia belum masuk syurga lagi, tapi dah ada keharuman bau pada jasad dia, Dan tungku mereka, tungku ni tempat masak lah, tungku-tungku,
Tungku ni tempat mereka berehat lah. Adalah dari dahan yang mengeluarkan wap. Tungku maknanya mereka sentiasa dipanaskan. Duduk dalam tempat yang panas lah. Okay? Tak adalah cuaca sejuk, dia jadi sejuk. Cuaca panas, dia terlalu panas, tak. Tungku dia sentiasa mengeluarkan wap. Duduklah di mana-mana pun. Okay? Sedangkan isteri mereka adalah bidadari. Isteri-isteri orang-orang yang menghuni syurga ini adalah bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kedudukan ataupun kehidupan dalam syurga. Bila setelah kita meninggalkan dunia ini dan kita masuk hari akhirat, bila kita dijadikan ataupun jadi penghuni syurga, maka itulah nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Tak ada kutu, tak ada tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil, tak ada hingus, semua tak ada dalam syurga. Dalam dunia tak dapat. Semua ni tak dapat. Macam mana pun orang tu menjaga ya, dengan ilmu-ilmu keduniaan pada hari ini, dengan ilmu-ilmu sains dia, tak sampai ya, 1% pun daripada apa yang diceritakan tentang syurga ini, tak ada 1% pun dapat dicapai kat dunia ni, tuan-tuan dan puan ya. Dalam riwayat lain dikatakan, setiap mereka mempunyai 2 isteri. Dalam syurga semua orang dapat 2 isteri. Tak payah bergaduh-gaduh lagi. Ya. Tak payah lagi nak dah dapat, setiap orang dapat 2 isteri. Ya. Daripada mana? Daripada bidadari. Sum-sumnya, sum-sum apa ni? Sum-sum bidadari ni kelihatan dari belakang, daripada belakang daging. Tidak ada persisihan di antara mereka dan tidak ada kebencian. Hati mereka hanya untuk hati seorang laki-laki sahaja. Di 2 isteri ni tak bergaduh dan tak ada persisihan. Sebab dua-dua hati ni sama je untuk seorang lelaki yang disediakan di dalam syurga. Jadi orang yang masuk syurga ni ada 2 isteri yang daripada bidadari, dan bidadari ni tidak akan berselisih dan tidak akan bergaduh sebab hati mereka sama. Tak ada kebencian dan tidak ada kecemburuan ya. Hanya hatinya disediakan untuk seorang lelaki sahaja. Dan dalam satu riwayat yang lain menyatakan bahawa akhlak mereka hanya untuk satu orang laki-laki. Akhlak bidadari ini hanyalah untuk lelaki dia sahaja. Ya? Jadi 2 bidadari, 1 lelaki di dalam syurga. Ada 100 tingkat syurga. Dan 1 tingkat antara langit dan bumi luasnya. Berapa juta bidadari. Berapa juta orang-orang yang masuk syurga itu akan memiliki 2 isteri daripada bidadari. Sedangkan menyoal tentang tinggi para penghuni syurga, berapa tinggi para penghuni syurga ni tuan-tuan, ada tak sama dengan kita sekali tinggi kita ni? Kita masuk syurga besok macam ni tinggi kita. Para penghuni syurga disebutkan dalam surat bahawa mereka setinggi Nabi Adam. Nabi Adam ni, kalau tak silap saya, 120 kaki tinggi dia. Sama macam Nabi Adam lah. Bila kita masuk syurga besok, tinggi kita macam Nabi Adam alaihissalam. Kalau tak silap saya, 120 kaki. Dalam hal ini disebutkan bahawa mereka seperti bentuk Nabi Adam, yakni setinggi 60 hasta. Ini 120 kaki lah. 60 hasta tingginya Nabi Adam. Dan bentuk mereka sama macam Nabi Adam alaihissalam. Sebab kita keturunan Nabi Adam, dan bila kita masuk syurga, bentuk kita sama macam Nabi Adam alaihissalam. Tinggi pun sama macam Nabi Adam alaihissalam. 60 hasta, 120 kaki. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa di syurga wanita lebih ramai, lebih banyak daripada lelaki, kerana Nabi telah bersabda, setiap laki-laki mempunyai 2 isteri yang sum-sumnya boleh dilihat dari belakang dagingnya, dan di syurga tidak ada orang yang tidak menikah. Artinya tak ada orang yang tak menikah di syurga. Semua akan kahwin. Sebab itu orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki di syurga. Perempuan lebih ramai. Sebab 1 lelaki, 2 perempuan. 2 bidadari. Jadi perempuan lebih ramai lah.
Daripada lelaki di syurga. Tapi di dunia lagi ni lelaki ke perempuan lebih ramai? Perempuan lebih ramai. Kan? Betul, perempuan lebih ramai. Kat Malaysia pun 50-55 macam itulah lebih kurang. Dah habis tu ke? Habis dah? Betul-betul syurga ni lekor dia ni. Lebih-lebih lagi cerita bidadari. Yang dah 80 pun dah balik muda dalam 40. Sebab dalam syurga kita umur 30 ke 33 tahun. Muda. Tak ada orang tua masuk syurga. Semua yang duduk dalam syurga semuanya muda-muda. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita berdoalah dalam di doa-doa kita, Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannata jannatal firdaus mal abrar. Moga kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian itu dahulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengucapkan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin. Ilhamu malaikatil muqarrabin fi amatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.